Baik para jemaah sekalian, surah Al-Kahfi surah yang ke-18. Surah yang ke-18 duduk dalam juzuk yang ke-15. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasan muqaddimah surah insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Surah Al-Kahfi. Surah ini diturunkan di Makkah. Dari sudut Makki Madaninya, surah ini diturunkan di mana? Di Makkah. Para pelajar sudah belajar, kalau kata diturunkan di Makkah itu maksudnya sebelum Nabi kita berhijrah. Wa hukiyal ijma' ala dhalik. Mengandungi 110 ayat. 110 ayat. Dinamakan surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu makna gua. Kahf, gua. Dia dalam bahasa Arab ni gua tu ada dua. Satu kahfun, satu lagi ghar. Gharun, al-ghari, makna orang gua. Makna Al-Kahfi gua juga, tapi gua besar. Gua tu lebih luas, boleh masuk beberapa orang. Itu dia panggil kahfi. Sebab Ashabul Kahfi ni ramai juga dia. Kalau kata ghar, sempit. Macam Gua Hira, tempat Nabi kita bertahannus sebelum terima wahyu. Sempit, kita boleh masuk seorang gitu ya. Gua Saur, tempat Nabi kita berlindung sebelum hijrah. Sempit, kita nak berdiri tak boleh. Masuk dalam tu kena mengiring. Dia sempat bolehlah Nabi kita sallallahu alaihi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau Kahf lebih luas, ausa, lebih besar. Sebab apa gua itu disebut dinamakan surah Al-Kahfi nama gua? Kerana perihal penduduk gua itu ada disebutkan pada ayat-ayat 9 hingga 26. 9 hingga 26. Itu yang pertama, nama dia surah Al-Kahfi. Sebab apa? Sebab tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa dia jumpa Dajjal maka dia baca falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Dia baca surah, Nabi sebut nama surah Al-Kahfi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada juga nama dia suratu Ashabil Kahfi, tambah ashab. Surah Ashabil Kahfi, mana surah penduduk-penduduk yang berlindung dalam gua. Dalam hadis Nawas bin Sam'an, Nabi kata siapa dia jumpa Dajjal falyaqra fawatih surati Ashabil Kahfi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Itu pada apa dia ni, tentang nama suratul Kahfi, suratu Ashabil Kahfi. Dari sudut fadail, dalam kitab pimpinan dia tak sebut tentang fadilat.
Setengah orang ni dia suka tentang fadilat tu. Maka kita tambah di sini para pelajar, tulis fadailus surah wa khasaisuha. Kelebihan fadilat surah ini dan ciri-ciri keistimewaannya. Apa dia ciri keistimewaan dan apa dia fadilat dia? Kita kena belajarlah, kita kena baca. Yang pertama, tulis. Kelebihan yang pertama fadilat surah Al-Kahfi yang pertama, anna qira'ata suratil kahfi sababun linuzulis sakinah. Siapa dia duduk di rumah dia baca surah Al-Kahfi, maka ketenangan akan turun di rumah dia. Ketenangan akan turun melingkungi rumah kita. Bagaimana cerita? Tanda kisah daripada Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan qara'a rajulun al-kahfa. Seorang laki-laki di kalangan sahabat membaca surah Al-Kahfi di rumah dia. Wa fid dari da'ad-dabbah. Mana tepi rumah tu hayawan dia. Binatang dia, sama ada kenderaan dia ke, yang penting ada hayawan. Faja'alat tanfiru. Tiba-tiba dia tengok hayawan ni macam resah, gerak kuat. Fasallam, dia bertegur binatang dia tu. Fa iza dababatun aw sahabatun ghasyathu. Tiba-tiba dia tengok macam awan ataupun ni waktu pagi lepas pada masa sejuk, kabus putih duduk lingkungi hayawan ni. Jadi hayawan ni duduk gerak. Fazakarahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka besoknya dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala iqra fulan, dia ambil kata, bacalah saudara, fa innaha sakinatu nazalat lil Quran. Nabi kata nak putih tadi ketenangan turun kerana dia dengar bacaan Quran yang dibaca, surah Al-Kahfi yang dibaca oleh tuan rumah, maka dia mari dekat rumah. Au tanazzalat lil Quran, atau dia turun semata-mata kerana memuliakan Quran. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Allah. Maknanya siapa dia nak ketenangan lingkungi rumah dia, bacalah surah Al-Kahfi di rumah. Hadis ini sahih. Baik.